خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. Tunggu saatnya hai Yahudi, tentara Allah kan kembali. Antarlah seorang daripada kalangan kami yang akan memutuskan tentang hukuman ke atas kami. Maka Nabi SAW kata, Nabi SAW benarkan. Nabi SAW telah memanggil seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dahulunya dikatakan dia juga merupakan sekutu dengan Yahudi Bani Quraizah, tapi telah memeluk Islam. Sa'ad bin Mu'az pada saat itu, pada detik itu pula tak berada di situ. Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu berada di rumahnya. Kerana apa? Dalam perangan Ahzab, beliau telah injet, dia cedera, kena panah di kaki dan dia tak boleh berjalan. Tapi bila diarahkan oleh Nabi SAW untuk datang, maka Sa'ad bin Mu'az datang dengan diusung oleh beberapa orang sahabat. Dalam perjalanan dia nak sampai ke tempat Nabi SAW sebelum dia putuskan hukuman ke atas Yahudi Bani Quraizah, dia telah diiringi ataupun ditemui oleh beberapa orang sekutu-sekutu Yahudi Bani Quraizah, maknanya saudara-saudara dia daripada kalangan orang Islam sendiri, yang berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az dan mengatakan, wahai Sa'ad, sungguhnya Nabi SAW telah beri kau peluang untuk menjatuhkan hukuman pada mereka, maka berlembutlah kau. Sebenarnya Nabi suruh kau putuskan ni sebab Nabi nak suruh kau berlembut dengan mereka. Sa'ad bin Mu'az dia diam, steady dia kan, dia diam. Berapa ramai, dinyatakan dalam ni berapa ramai orang yang berjumpa dengan dia yang cuba menghasut-hasut Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu. Sehinggalah Sa'ad bin Mu'az dia keluarkan satu statement, dia mengatakan telah tiba masanya untuk aku buat satu perkara yang biarlah semua orang benci tapi Allah SWT suka. Sa'ad bin Mu'az pun sampai dengan dalam keadaan dia injet. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW pada ketika itu, dia kata, adakah benar apa yang aku akan putuskan akan dilaksanakan? Betul ke? Macam confused, macam seolah dia ada kuasa mutlak untuk putuskan apa-apa saja. Maka Rasulullah kata ya. Ke atas semua orang, Nabi SAW kata ya. Maka Sa'ad bin Mu'az pun mengeluarkan hukumannya. Sa'ad bin Mu'az telah mengatakan, yang lelaki daripada Yahudi Bani Quraizah, yang lelaki hendaklah dihukum pancung, yang perempuan dan wanita dan kanak-kanak hendaklah ditawan, dan harta-harta mereka keseluruhannya mestilah dirampas. Ini Sa'ad bin Mu'az punya hukuman. Jadi terkejutlah orang-orang Yahudi yang mereka menyangkakan Sa'ad bin Mu'az ni mungkin akan kautim-kautim dengan dia, mungkin akan bagi hukuman yang ringan, paling kurang kena halau. Tapi tidak, kali ini tak halau dah. Nabi SAW tak halau dah, sebab mereka memang bersekongkol dengan tentera musyrikin serang Madinah pada ketika itu, dan mereka memang melakukan. Apa berlaku akhirnya? Semua orang lelaki diasingkan. Semua orang lelaki diletakkan dalam satu rumah. Tak ingat nama satu rumah. Betul lah, satu rumah. Orang perempuan semua diasingkan, diikat tangan. Harta-harta semua dah mula dirampas. Harta dalam peperangan Yahudi Bani Quraizah ni adalah dalam sejarah harta rampasan yang paling banyak sekali. Yahudi Bani Quraizah ni dia banyak. Dia memang gudang senjata, gudang harta dia semua kat sini. Kambing untuk dia beribu-ribu ekor, cerita dalam tak ingat. Sehinggalah letaklah satu rumah, seorang demi seorang dibawa keluar. Nabi SAW arahkan sahabat korek satu lubang besar, dalam lubang itulah satu persatu kepalanya dipancung. Dipancung. Ini Nabi SAW tidak langsung menunjukkan belas kasihan, berkhianat negara. Satu persatu kepala mereka dipancung. Bila seorang keluar daripada rumah, yang lain tunggu. Seorang keluar, yang lain tunggu. Sehinggalah salah seorang daripada mereka bersuara, dia ceritakan mana dia orang pergi ni, keluar tak balik-balik ni. Berkatalah Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi pada ketika itu, celaka engkau. Kau tak tahu ke? Dia kata, udah mereka ni pergi tak balik-balik. Apa lagi jawapannya? Celaka kau tak, takkan itu pun kau tak boleh baca. Takkan kita semua ni akan mati. Dah semua orang yang pergi tak balik, semua orang pergi tak balik, semua tinggal terus dalam lubang. Akhirnya Nabi kampus dan semuanya mati dibunuh oleh Nabi SAW. Ini adalah kisah peperangan Yahudi Bani Quraizah. Muslimin muslimat dimuliakan Allah SWT. Ketiga-tiga golongan Yahudi di Madinah pada ketika itu telah pun berjaya dihapuskan oleh Nabi SAW. Yang terakhir sekali ialah peperangan Khaybar. Kalau kita pergi demo tentang Yahudi dan sebagainya, kita sering melaungkan, kita sebut Khaybar Yahud, Jaish Muhammad Sawfa Ya'ud. Kenapa orang Arab tu suka melaung-laungkan kataan tersebut? Khaybar Yahud.
Kita tahu ke cerita tentang peperangan Khaybar? Sebenarnya lawangan tersebut ialah bila Yahudi, kita nak kasih Yahudi dengar, kita nak ingatkan mereka, kau ingat tak peristiwa Khaybar? Khaybar ya Yahud. Oh Yahudi, kau sedar tak Khaybar? Kau ingat tak Khaybar? Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad ni pasti akan datang. Itu tujuan lawangan-lawangan tersebut. Seperti mana yang berlaku dalam peperangan Khaybar. Bila mana Nabi SAW menawan satu kota yang dinamakan kota Khaybar, yang mana ini menjadi pusat ataupun markas pengumpulan tentera-tentera Yahudi, harta mereka, tentera mereka semua duduk dalam tu. Ini peperangan Khaybar. Cerita dia panjang, kita ringkaskan mudah je. Nabi SAW datang, buka satu persatu kubu. Dia ada banyak kubu. Kalau kita baca, kalau rajin beli buku ni baca, dia ada banyak kubu. Perkampungan Khaybar ni ada banyak kubu. Nabi SAW buka satu persatu kubu Khaybar tersebut, sehinggalah akhirnya Nabi SAW berjaya menawan keseluruhan kubu Khaybar tersebut. Dan siapa yang melawan dihukum mati, dibunuh, dan siapa yang tinggal hidup dihalau keluar. Sehinggalah tidak ada satu pun manusia yang bergelar sebagai Yahudi di atas bumi Madinah pada ketika itu. Kita tengok apa yang kita cerita tadi, 3 peristiwa, 4 peristiwa adalah disebabkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi ini sendiri. Muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi SAW, sikit lagi nak dia. Satu hadis Nabi SAW riwayat Muslim. La tattabi'unna sunana ma qablakum. Syir'an bi syir'in wa dhar'an bi dhir'in. Tapi lebih kurang maksud dia, akan tiba suatu zaman di mana kamu akan mengikut suatu kaum sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehinggalah apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak yang sempit, kamu akan ikut mereka. La dakhaltumuhu, kamu akan ikut mereka masuk. Maka para sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, faman? Siapa?" Bukan, silap. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, adakah orang-orang Yahudi dan Nasara?" Maka Nabi SAW jawab, "Faman? Siapa lagi?" Jadi muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, ternyata dan terbukti kalau kita tengok sifat dan perangai orang Yahudi ni daripada dulu sampai daripada mula-mula lahirnya mereka ni, zaman Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Isa, sehinggalah pada zaman Nabi SAW, sehinggalah ke saat sekarang ni, mereka ni tak pernah putus-putus mengkhianat, menipu dan zalim, membunuh dan sebagainya. Itu sifat orang Yahudi. Kalau kita nak cerita lebih panjang, dia jadi satu isu yang panjang. Anda cuba ceritakan sikit tentang, tadi kita dah cakap tentang Yahudi. Kemudian yang kedua tentang Israel. Kita dah sebut tadi Israel, ni sebelum habis. Israel adalah nama kedua bagi Nabi Allah Yaqub. Dalam bahasa Ibrani, Isra bermaksud hamba. Dalam bahasa Ibrani, Isra bermaksud hamba. Il bermaksud Tuhan, yang bermaksud hamba Tuhan. Ini perkataan asal dia. Dan Israel ni merujuk kepada bangsa, dan Bani Israel ni merujuk kepada anak cucu cicit bangsa Nabi Allah Yaqub. Kemudian kita dah kata tadi bagaimana Yahudi ni ialah pecahan kepada Bani Israel, kaum Bani Israel yang tidak mahu mengikut ajaran Nabi Allah Musa. Ada yang kata tak mahu ikut ajaran Nabi Allah Yaqub. Itu tak kisah. Yang penting Yahudi ni ialah orang yang terkeluar, yang tergelincir. Kemudian Zionis yang ada sekarang ni pula, Zionis ni pula ialah orang yang murtad daripada Yahudi, yang mana mereka ni lebih kejam. Dalam bahasa dia kita boleh katakan Yahudi ialah satu kelompok yang baik sikit je daripada Zionis. Tapi kita tak boleh cakap macam tu. Tapi dalam erti kata lain macam tu. Zionis ialah satu pertubuhan yang ditubuhkan. Dia baru ditubuhkan pada tahun berapa? 1897. Diasaskan oleh siapa? Mos apa nama dia? Siapa? Mos. Saya tak ingat nama dia. Tapi pemimpin pertama ialah Zionis. Pemimpin pertama Zionis ialah Theodor Herzl. Kalau betul salahkan itu nama dia, Theodor Herzl. Yang mereka ni dalam arti mudahnya, bahasa mudahnya, Zionis ni dia adalah satu kumpulan yang bersifat perkauman, dan mereka inilah kumpulan yang memperjuangkan tertubuhnya sebuah negara haram Israel, dan mereka inilah yang berjuang daripada dulu sampai sekarang merampas tanah di Palestin. Sebab tu kalau kita baca Yahudi